Sebelah saya ni Datuk Lokman Adam, Datuk Lokman Nur Adam. Nur tu cahaya tu. Cahaya. Cuma cahaya tu di belakang. Cahaya. Ya, lambat sikit. Cahaya. Dan di belah kanan saya, ya, apa khabar saudara Ramzul? Zul, Waalaikumsalam. Saya bersiaran awal 5 minit saudara. Tapi yang datang tu ramai, Datuk dah tengok tu. Juga sebelah kanan saya ni juga saudara Datuk Azizan, satu pakar bahagian komentator, dan selalunya kalau saudara tengok UMNO online tu, dia lah wawancara bersama dengan Datuk Azizan. Apa khabar Dok? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya semua. Berapa ekor lembu tumbang Dok? Saya tak ada tumbang apa-apa pun. Ya. Dan saya nak tanya dia ni, saudara, terima kasih saudara Muhammad Yusuf Ishak, saudara Syarul, Juandi, ya, bersama dengan saya, sahabat karib saya, Datuk Tiger. Apa khabar Tok? Khabar baik. Dia Datuk ni kena kuat sikit Tok. Saya boleh lupa makan. Hari ni kita bertemu saudara Fakri Sani. Apa khabar? Saudara Muklilis, saudara Hafiz Hazara. Waalaikumsalam. Hari ni ada special sikit saya bersama dengan Datuk Lokman Adam, saudara Datuk Tiger, Datuk Azizan. Sebenar-benarnya kami semua adalah ada kerinduan di Sri Satria saya. Ya saudara. Tengok depan sana tu. Tu macam mana tu, saya nak marah kawan saya tu. Ya saudara. Jadi hari ini adalah hari sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri yang dianjurkan oleh Yang Amat Berhormat Presiden UMNO. Datuk Lokman, berapa ekor lembu tumbang tu? Kita tumbang tu jangan ambil kursi tu. Masa Aidiladha. Aidilfitri kita tak tumbang. Tak tumbang. Tadi itu orang yang puasa letih dia tumbang. Aidilfitri jarang kita tumbang lembu ke apa. Saya tadi petang tadi saya bercakap live saya, memori saya cerita bagaimana di Johor selalunya ada marhaban Dok. Budaya di Johor marhaban. Dia panggil apa ini dalam bahasa Jawa, dia panggil apa? Lupa saya. Maraan. Oh betul lah. Untuk yang Jawa maraan. Confirm Datuk Jawa. Saya bukan Jawa. Bukan Jawa ya. Tapi menghayati orang Jawa. Datuk jalan ni kalau dapat sibuk sekali boleh ni. Baik saudara. Hari ini sebenarnya banyak isu. Banyak isu. Kebetulan saya dapat bersama dengan Datuk Lokman Adam selaku dia Ketua Unit Komunikasi UMNO. Hebat sekarang. Tanya Dok. Pengarah. Jawatannya besar. Pengarah komunikasi. Unit tu bawah sikit. Dia pengarah komunikasi. Ya. Berapa ramai anggota tu nak serang dengan dia orang ni tu. Dia seorang. InsyaAllah. Nanti kita susun saya bila Datuk Lokman kata nanti kita susun tu, saya harap jangan nanti lah saudara ya. Tapi kita machine gun kita tiap-tiap malam jalan. Dan insyaAllah tu. Ada kalanya kita defend. Ada kalanya kita attack. Ada kalanya kita lambung. Ada kalanya ada yang tolong lipat. Juga bersama dengan saya, ini kaki balon nombor 1. Kaki balon yang tersohor di negara ini kita. Kalau tak maki bukan dia. Apa habak orang Kedah. Tapi jangan salah cakap. Kita maki dia. Apa habak? Alhamdulillah, selamat Hari Raya kepada semua yang menonton live pada hari ini bersama Datuk Lokman, bersama Datuk Kamal, bersama dengan rakan-rakan kita yang lain. Hari ini tak ada maki-maki apa. Hari ini kita datang nak berhari raya di rumah timbalan Perdana Menteri yang begitu meriah. Saya kira tadi ini hari jangan ada Pak Hang. Hari ini saya kira tadi 125,438 orang. Sebab kira orang hadir. Orang hadir. Sah penipu tuan-tuan. Okey. Tetapi boleh saya katakan hari ini lebih ramai daripada rumah Menteri Besar Kedah. Pasal itu dia orang duk cakap tentang isu kehadiran 50,000. Menteri Besar Kedah mana ada buat open house? Ada. Dia kata membazir open house. Dia buat. Dia buat juga. Dia buat juga. Okay. Tetapi dia cakap 50,000. Dia cakap tak serupa bikin lah. Tetapi hari ini kita tengok melebihi lah. Okey. So Datuk, macam mana suasana politik hari ni tu lepas raya ni? Sini nak 6 negeri akan mengadakan pemilihan. Yang paling hangat ialah kenyataan yang dikeluarkan oleh Khalid Samad. Ya. Kita amat kecewa lah kenyataan yang dikeluarkan oleh pengarah komunikasi amanah ni. Kan? Dan yang kesian ya,
yang kesiannya Presiden Amanah pula kena keluar kenyataan mengatakan bahawa ini pandangan peribadi. Ya, ya. Kan? Ini bukan pandangan pandangan parti. Ya. Dia sebenarnya saya nak beritahu pengarah komunikasi ni, jawatan saya ni pengarah komunikasi. Sama bila, dulu. bila kita cakap tu, kita ni cakap bagi pihak parti. Ya, ya. Mewakili parti. Mewakili parti. Jadi tak betul lah mengatakan bahawa itu pandangan individu. Ya, ya. Dan individu berhak bercakap. Ya. Kan? Apa jadi kalau kita kata Presiden Amanah ni badut? Saya cakap tak boleh. adakah UMNO nak keluarkan kenyataan mengatakan bahawa kenyataan Lokman Adam tu ialah kenyataan peribadi? Tak boleh, sebab saya pengarah komunikasi parti. Kan? Dan ini kenyataan-kenyataan sebegini sudah pastilah akan melukakan hati kawan-kawan yang di dalam satu barisan. Ya. Selepas Datuk Seri Muhammad Sabu mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa ianya pandangan individu, kan, bukan pandangan parti. Khalid Samad mengeluarkan satu lagi kenyataan. Betul. Dia kata dia minta maaf lah kalau orang UMNO kecewa. Kan? Kalau saya kata Presiden Amanah badut, orang Amanah pun kecewa. Tapi memadai tak dengan saya minta maaf? Mestilah saya kena tarik balik kenyataan saya. Kan? Betul. Saya kena tarik balik kenyataan saya. Kan? Tetapi lebih menyedihkan sehingga kan timbalan Presiden Amanah terpaksa meminta maaf. Buat kenyataan rasmi. Terpaksa meminta maaf bagi pihak Khalid Samad. Ya. Saya tahulah Khalid Samad ni dapat nombor 1 dalam pemilihan parti dia, kan? Ya. Dan Presiden dapat nombor last. Ya, ya. Tetapi tidak sepatutnya dia ego sedemikian rupa sehingga orang lain kena minta maaf bagi pihak dia. Betul. Kan? Dan kita harap dalam parti, baik dalam UMNO, baik dalam PH, tak kiralah PKR ke, tak kiralah DAP ke, tak kiralah Amanah ke, kita dulu memang berlainan parti. Ya, ya. Daripada kumpulan yang berbeza. Masing-masing berjuang untuk memenangkan pasukan masing-masing. Ya. Tetapi kena ingat bahawa tidak ada seorang pun yang berjaya menjadi pemenang. Betul. Kan? Siapa yang buat keputusan ni? Yang membuat keputusan ni rakyat. Betul. Suka tak suka, hari ni rakyat yang tak memberikan sesiapa pun menang, kita terpaksa bergabung. Ya. Mula-mula ke bawah duli tuanku mencadangkan supaya PN bergabung dengan PH, tapi PN tak nak. Dan kemudian ke bawah duli tuanku mengusulkan supaya BN bergabung dengan PH. Alhamdulillah. Kita sebagai rakyat dan parti politik yang paling lama dalam sejarah Malaysia yang tidak pernah kita ni menidak titah tuanku. Kita sentiasa menjunjung kasih apa sahaja yang dititah oleh baginda tuanku. Ya. Dan kita pun fikir dari segi maslahat politik UMNO, kan? Takkan kita nak beri peluang kepada Tan Sri Muhyiddin yang pernah menganiaya kita, yang pernah menzalimi kita, yang pernah kita maafkan dia, kita bagi peluang dia jadi Perdana Menteri walaupun dia ada kursi yang lebih sikit. Ya. Dia tikam balik kita, dia bully kita, dia tahan duit kita, dia nak penjarakan presiden dan mantan presiden kita. Ya. Takkan kita nak bagi dia meneruskan dia punya hasrat untuk memenjarakan presiden kita dan bagi dia jadi Perdana Menteri balik. Ya, ya. Bodoh lah kita. Betul tak? Ya, ya. Jadi kita bagi peluang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sebab memang betul PH pernah menzalimi kita, tetapi PH di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah duduk di dalam kerajaan. Dia tidak pernah merasa duduk di dalam kerajaan zaman PH. Isteri dia pernah duduk dalam kerajaan. Artinya bukan dia yang buat pendawaan terpilih dan sebagainya. Ya, ya, kan? ya. Dan last kali dia pun kena kelepek dengan Tun Dr. Mahathir. Ya. Daripada janji sementara dia jadi Perdana Menteri, lepas tu tukar jadi 1 tahun, 1 tahun dia nak minta 2 tahun, 2 tahun dia nak minta 3 tahun, dia dah mula atur langkah Sheraton. Jadi kita nak minta kawan-kawan, kawan-kawan daripada
tak kira lah UMNO baik, Ha. PKR baik, DAP baik, Amanah baik. Kita jagalah sensitiviti Ya, kawan ya. kita yang Itu yang lain. penting. Bila dah bersama ni saling menjaga. Jaga sensitiviti. Kalau masing-masing jaga sensitiviti, Ya. insya-Allah peluang untuk Perikatan Nasional menangguk di air yang keruh. Ya, Sekarang ni diorang tunggu je. Sekarang betul. Bila masa nak menangguk di air yang keruh ni? Bila masa UMNO nak berperang Ha. dengan keadilan, nak berperang Orang dengan nak DAP. kita belaga. Betul. Kan? Ha. Jadi janganlah kita ada pengarah komunikasi yang membantu pihak musuh. Untuk Lebih baik masuk PN. Betul. Betul tak? Ha. Lepas tu presiden dengan timbalan pula kena buat kerja menafikan dan dia ego. Ya. Dia ego. Saya ucap terima kasih kerana YB Mak Sabu, Ya. begitu juga dengan Dato' Salahuddin Ayub Ya. yang berlapang dada, berbesar hati, memohon maaf. Ya, ya. Tapi bukan dia yang buat salah tu. Kan? Yang buat salah tu ialah Rakan sejawatan you. Khalid Samad. Kan? Ya. Kita apa pun ialah kita orang UMNO ni kita pun berlapang dada, Yalah. kan? Orang minta maaf, kita pun kalau Rasulullah pun ampunkan umat dia, takkanlah kita ni manusia yang hina, yang kecil ni tak boleh ampunkan. Okey. Tetapi cantiklah kalau misalnya Dia sendiri. dia sendiri yang menarik balik kenyataan. Kerana hari ini kawan-kawan di Kelantan Ya. telah memutuskan sekiranya tidak ada penarikan balik kenyataan yang dibuat oleh Khalid Samad, di Kelantan UMNO BN tidak akan bekerjasama dengan Parti Amanah. Berat Kan tu. tak bagus tu. Betul. Jadi saya harap insiden ketidakcerdikan Khalid Samad ini sewajarnya menjadi pengajaran kepada semua parti politik di dalam gabungan Kerajaan Perpaduan sebanyak 20 parti politik ni. Ya, 20 ni maknanya ada 20 pengarah komunikasi yang macam-macam jenis, macam-macam kepala, Ya, ya. kan? Mereka semua kena tahu matlamat kita hari ini, kita kena pertahankan Kerajaan Perpaduan ini Ya. di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Kan? Jangan sampai kita jadi pihak yang membantu Perikatan Nasional untuk menjahanamkan kerajaan ni, meruntuhkan kerajaan ni. Okey, Tok. Itu persoalan yang Ya. ni. Saya nak tanya Tok Azizan. Tok Azizan saya tanya dengan awang. Hari ni saya tanya Tok Azizan pula. Apa pandangan saya pula Azizan? Ha. Baik, kita tengok mutakhir ni Ya. begitu galak. Banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan untuk mengeruhkan Keadaan. air yang sedang jernih ni. Dan matlamat dia bila dah keruh tu senang dia untuk Ya, tu. tangguh. Jadi apa yang kita perlu belajar daripada pengalaman kalau kita tengok parti PKR, DAP dan Ya. Amanah ni dulu, sebelum ada Amanah pun masa mereka dalam PAS, barisan alternatif itu gagal, kemudian ditubuhkan Pakatan Rakyat juga gagal, kemudian ditubuhkan satu kerajaan Pakatan Harapan juga gagal. Ya. Jadi kalau kita belajar daripada kegagalan tersebut, Ya. kita dapat satu rumusan bahawa apa yang berlaku ialah ketidakmatangan dan ketidakupayaan untuk kita mengawal suasana, mengawal nafsu masing-masing untuk tidak mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang boleh menyinggung rakan-rakan. Apatah lagi seperti mana yang Tok Mak Hassan sebut dalam live bersama saya hari itu, bahawa kita ni UMNO tidak pernah bergabung, Barisan Nasional tidak pernah bergabung dengan mana-mana pihak. Kita duduk dalam satu kerajaan yang dipanggil Kerajaan Perpaduan kerana titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Itu semua orang tahu. Jadi keadaan hari ini lebih fragile daripada barisan alternatif dari segi Pakatan Rakyat dulu. Kita lebih fragile. Jadi untuk itu betul Lebih rapuh tu. Lebih rapuh. Apa yang Datuk Luqman sebut tu tadi, kini kita memerlukan satu kematangan yang jauh lebih hebat untuk kita mengurus perbezaan ni. Saya rasa mungkin perlu ada Stratcom, perlu lebih cakna dan lebih advance dalam hal ini. Lebih kerap bertemu. Lebih kerap bertemu untuk Kalau dulu memastikan. zaman BN dulu kita seminggu sekali mesti ada. Betul. Ya. Jadi Stratcom yang ada ni kita minta lah kalau boleh jangan wujud pada nama, tapi mesti ada koordinasi yang lebih cantik. Kerana kita nak memasuki pilihan raya negeri di 6 negeri. Jadi kalau ini berterusan, dia akan mengundang polemik yang tidak sepatutnya. Kita nak meraih sokongan rakyat, tetapi pada masa yang sama kita perlu melayan tuntutan-tuntutan soalan-soalan yang tak perlu kita jawab ni. Itu pandangan saya. Terima kasih Tok Aizan. Ini sebenarnya nak tanya pula Parlimen Perang ni.
kaki sebat ni. Pendek-pendek aja, jangan panjang-panjang. Jangan marah, sahabat. Saudara Zamir, Ibrahim. Peringatan jangan maki. Jangan maki. Saya cuma nak bagi peringatan pada Khalid Samad. Dah start dah. Bukan start. Tolong tiru perangai pemimpin UMNO. Contoh pertama, iaitu ketika kes Siva Kumar. Siva Kumar. Ada tak Khalid Samad dengar pimpinan UMNO, Presiden UMNO ni Datuk Lokman sebagai pengarah komunikasi, ada komen apa-apa tak tentang pimpinan DAP? Tak ada. Ya. Sebab itu dia pimpinan ataupun dalam mesyuarat YB Siva Kumar pun datang tadi. Ya. Ya. YB Siva Kumar pun saya nampak cantik datang. Ya. Kita pun layan dengan Tidak baik. pasal pula, dia cantik, biar dia cantik. Datang dia cantik. Datang tengok tak sini. gaduh. Tengok sana apa. Pegang kan. Jadi maksud dia di sini, Ya. Lokman boleh cakap Siva Kumar kita harap dia dapat berehat daripada jawatan menteri. Ini satu tindakan Saya boleh. tak setuju dengan ni. Kejap lagi saya ulang. Jadi makna kata boleh cakap begitu. Tetapi kenapa pimpinan UMNO tidak bertindak sedemikian? Sebab kita berada dalam satu keluarga. Biar pihak-pihak tertentu menyiasat ke ataupun biar Perdana Menteri sendiri. Sebab dia menteri berada dalam kabinet Datuk Seri Anwar. Biar diuruskan sendiri oleh barisan kabinet. Jadi kita pimpinan ataupun rakan-rakan pimpinan yang lain tak perlu campur tangan, terutama sekali urusan parti rakan dalam Pakatan Harapan ini. Okey. Kerajaan perpaduan ini. Okey, sekian. Ya, Datuk Tiger nak pandangan dia. Apa macam Datuk Tiger? Datuk ni orang lama ni. Sebagai bekas ketua pengarah RTM dan sebagainya. Dari segi komunikasi tu. Saya bagi pandangan tu. Saya kata Ya. manusia ni bila dia buka mulut tu, dia boleh buat orang suka atau orang benci. Ya. Kalau dia dah start buat orang benci, susah kita nak berkawan dengan dia. Itu sebabnya saya syorkan, kalau boleh kerajaan perpaduan ini jangan fikir pasal parti, jangan fikir pasal kepentingan masing-masing, fikir pasal negara. Ya. Mana pada saya, semangat patriotik itu perlu ditanam supaya kita boleh jadi kuat. Supaya kita tak perlu gaduh-gaduh ni. Ni benda yang kecil ni. Ini keputusan hakim, biarlah hakim buat. Engkau dah start cakap benda tu, besok orang lain balas. Ya. Maknanya dalam hidup kita ni, masyarakat Malaysia ni mesti ada adab lah. Kalau adab dah tak ada, saya ingat ikutlah, kalau nak kena pecat lah. Kan dia kata saya nak suruh pecat, tapi maksud dia biarlah beradab. Tapi Hebat Datuk orang Melaka dia cakap saya ada ni selalu memang saya beradab pun, saya pun kita tenang kucing pun. Kucing boleh pusing tengok kita, dia kata jangan kau ajar Apa maksud dia? Maksud dia binatang makhluk pun kita kena jaga. Di mana kita nak cari kucing macam tu? Saya nak cari satu. Ada. Saya ada bela 2-3 ekor. Tapi harga dia mahal lah sikit. Maksud dia apa? Beradab lah. So sekali lagi saya tegaskan bahawa kita perlu memikirkan macam mana nak maju ke depan. Ya. Mak rakyat dah merintih dah ni. Sebab apa? Kesan PKP belum lagi selesai. Rakyat masih lagi kita bercakaran pasal keputusan-keputusan yang kita pun tak tahu. Tak payah tak pening kepala lah. Kita fikir pasal nak majukan negara, tingkatkan patriotisme kita. Amin ya rabbal alamin. Hebat tu. Itu cara itu orang Melaka, dia bila bercakap tu dia ada dengan banyak mukadimahnya. Hairan lah. Selalu orang Melaka lebih kurang macam Zamir lah. Saya melihat dalam keadaan sekarang ni, okey, kita nak ketepikan soal. Saya sambung sikit. Nak sambung lagi Datuk Lokman? Tak puas hati lagi? Saya nak bersentuh Ya. dalam zaman fitnah hari ni, Ya. sudah tak relevan bila seseorang itu ada laporan polis kepada dia, ada siasatan SPRM pada dia, terus kita nak suruh berhenti. Mampus negara. Betul. Mampus negara kalau macam ni. Ya. Sebabnya kalau katalah contohnya ada kontraktor tak puas hati, dia minta projek dengan seorang anggota pentadbiran ni, tak dapat, dia cari jalan buat fitnah. Ya. Sebab hari ni kena ingat, dia masukkan duit dalam akaun dia, contohnya dia buat baik dengan pegawai khas ke apa, dia dapat nombor akaun, dia masukkan duit,
So tak pasal-pasal ada bukti, terus buka kertas siasatan. Ya. Jadi kalau benda ni berlaku, setiap kali ada orang tak puas hati dengan mana-mana menteri yang tegas, yang tak terima sogokan dan sebagainya, dia buat je bank in, terus buat report SPRM, terus orang tu diminta untuk letak jawatan ataupun bercuti. Jadi jahanam kita punya pentadbiran negara. Jadi saya rasa kita kena ambil pendekatan selagi seseorang itu tidak bersalah di mahkamah dan belum selesai, kan? Tak perlu dia nak meletakkan jawatan macam YB Siwakumar, baru dipanggil. Belum lagi kena dakwa. Apa sebab dia nak kena meletakkan jawatan dia? Ini pendirian saya lah. Okey Dok, saya nak beralih sikit tu. Ini raya ni tu, musim raya ni tu, saya laporan yang saya terima tu, barang mahal sana sini tu. Rakyat masih lagi terkesan tu. Saya selalu mengatakan kalau barang tu mahal macam mana pun, seandainya dalam poket rakyat tu penuh, tak ada masalah tu. Betul. Ya, jadi kalau harga daging tu RM50 ke RM1 pun, kalau poket ada RM1,000, RM2,000, RM10,000, murah. Tapi kalau dalam poket rakyat cuma ada tinggal lagi dalam RM50, harga daging RM45, mahal lah. Apa komen Datuk Lokman? Saya setujulah, saya setuju dengan keadaan yang digambarkan tu. Kan? Saya nak beritahu bahawa kesan daripada pertukaran kerajaan tahun 2018, kan? Ianya amat dahsyat. Betul. Negara digambarkan seolah-olah jatuh miskin dengan tiba-tiba. Sedangkan bila Datuk Seri Najib tinggalkan kerajaan, kita punya reserve bank negara ada lebih 35 bilion. 35 boleh tanggung import tertangguh sekitar 7 ke 8 bulan. Saudara Datuk Lokman berautoriti bercakap sebab beliau merupakan antara pegawai di Kementerian Kewangan. Saya pengarah komunikasi Kementerian Kewangan. Sebab itu saya nak lontarkan persoalan ini. Sila Dok. Kita punya kadar hutang negara pun kalau tahun 2017 686.8 bilion. Maknanya hutang kita tu pada ketika itu sangat sihat. Lebih kurang 50.4%. 50.8%. Dan suku pertama tahun 2018 sebelum kita kalah tu, hutang negara kita berbanding KDNK dah tinggal 48%. Sama juga bursa saham Kuala Lumpur paling tinggi dalam sejarah 1896 mata. Kita punya mata wang tahun 2017 straight naik bullish. Ringgit mengukuh. Kita tinggalkan 3.85. So semua dalam keadaan baik. Tiba-tiba kita bagi orang-orang yang tak bertanggungjawab macam Mahathir. Bukan kita bagi, rakyat bagi. Dan lepas tu tebuk atap pula. Berlaku. Ini sedikit sebanyak kita kena terima hakikat lah. Ianya telah menjahanamkan ekonomi negara. Hutang kita daripada 686 sehingga sekarang ni sudah mencecah 1.5 trilion. Trilion bukan triliun. Itu lebih daripada 2 kali ganda. Sedangkan BN Perintah 61 tahun, hutang kita baru 686 bilion. Jadi keadaan memang tak sama macam dulu. Kalau dulu kita lihat kuasa membeli rakyat bagus, sangat bagus. Tetapi disebabkan pertukaran kerajaan, disebabkan ketidakstabilan, dan ditambah yang paling dahsyat yang ramai orang lupa. Saya paling kecewa ni bila orang yang marah dia tak dibenarkan keluar pergi cari kerja kerana PKP setengah masak. Kenapa tak jadi? Kerana PKP setengah masak. Dia tak boleh sajikan makanan kepada anak isteri. Kan? Banyak benda yang memberi kesan sehingga kan mereka terpaksa pinjam along, harap duit KWSP keluar, dapat duit KWSP tu dimodalkan, kemudian tutup balik. Sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup. Sekarang kita dah bagi pengeluaran KWSP ni 4 kali. 4 kali. Rakyat masih nak yang kelima. Sebab apa?
Tak ada duit. Sebab bukan, puncanya bila kita bagi pada tangan manusia yang tak tahu takbir negara. Ya, ya. Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri kerana takut hilang kuasa, takut undi tak percaya. Dia patut dia boleh lockdown parlimen saja. Ya. Selamatkan tengkuk dia. Tapi kalau lockdown parlimen, orang akan nampak sangat. Ya. Dia takut hilang jawatan Perdana Menteri. Maka perlis-perlis yang tak ada kaitan, yang jumlah angka COVID sangat rendah pun di lockdown Satu negara. satu Malaysia. Ya. Kan? Jadi sehingga hari ini kesan ni masih terasa. Itu sebabnya saya tak salahkan bila rakyat minta supaya duit KWSP dikeluarkan. Ya. Sebab rakyat mereka fikir setiap hari dia kerja, setiap bulan duit mereka dipotong, dicarumkan ke dalam KWSP. Itu sebabnya benda ni perlu dipahamkan kepada rakyat. Ya. Bila mereka caruman itu dianggap sebagai long term investment. Ya. Umur dia berapa? 55. Ya. Baru dia boleh keluar. Kan? Sebelum umur 55 dia tak boleh keluar. Jadi bila dia long term investment masuk dalam akaun caruman KWSP, dia tak boleh keluar sesuka hati. Tak boleh dicairkan. Sebab bila long term investment, duit tu masuk, contoh beli saham nilai RM1. Ya. Kalau mengejut keluar, ketika tu nilai saham 60 sen. Siapa yang nak tanggung kehilangan 40 sen? Bukan setakat dividen dia akan hilang, tetapi dengan pokok hilang. Ya. 4 kali kita benarkan keluar tu, 4 kali KWSP tanggung. Ya. Eh? Tak, Hari ni, Ya. hari ni kita tengok rakyat sekarang sengsara. Kita minta pihak-pihak, contohnya MBSB dan juga Bank Simpanan Nasional. Ya. Bila rakyat, kerajaan cuba nak bantu dengan mencagarkan duit KWSP. Ya. Saya mungkin nak kena jelaskan, ramai orang tak tahu bahawa lebih baik ambil pinjaman bank, cagarkan KWSP daripada keluarkan tu. Sebab apa? Kita tahu bahawa dividen tu biasanya lebih tinggi Daripada bank. daripada interest bank. Ya. Katakanlah worst case scenario sama, 5%. Kalau kita simpan duit, kita tak ambil duit KWSP tu, ujung tahun dia ada dividen. Tahun depan dividen akan dikira daripada pokok, katalah RM10,000 campur 5%. Ya. So dia ada compounding effect. So jangka panjang kalau 10 tahun, sebab sekarang ni KWSP ni, cagaran ni dia ada dua cara. Bayar tiap-tiap bulan atau tak payah bayar, Tunggu sampai lepas 10 tahun Ya. baru ambil duit KWSP tu. Betul. Lebih untung. Pencarum lebih untung. Cuma dah ada cagaran ni, apa pasal bank susah? Hari ni kawan-kawan kita mereka merintih nak raya, patutnya sebelum raya boleh keluar. Betul. Sepatutnya bank permudahkan, jangan letak syarat yang mengarut. Dia cakap Dapat ada tu, syarat ada pertama syarat mengarut, ya? memang mengarut. Ya. Saya minta maaf cakap lah. Ya. Syarat dia mesti menjadi pencarum lagi. Oh. Orang yang susah apa ke dana, yang hilang kerja time Muhyiddin menjadi Perdana Menteri ni, Ya. mereka ni dah berhenti mencarum kerana dah hilang kerja. Dan tak ada source of income. Tak ada Ya. source of income. Itu Betul. sebab mereka mengharapkan KWSP. Betul. Jadi kalau orang macam ni tak dibenarkan ambil. Habis takkan orang yang kerja kerajaan dibenarkan ambil. Ya. This is stupid. Ya. Minta maaf cakap. Ya. Orang yang kerja kerajaan, dia ada gaji tiap-tiap bulan. Selagi kerajaan tak buang mereka, mereka tidak perlukan pun. Ya. Itu pun ada yang ambil juga. Sebab itu saya katakan bahawa KWSP dia kena letak pegawai dia tu untuk berunding dengan bank, jelaskan pada bank, permudahkan urusan. Ya, tapi Bukan misalnya bila kerajaan rakyat. dah bagi mandat, Ya. sewajarnya lah bank-bank ini mempermudahkan. Ya. Yang kedua, ada yang kata dalam tempoh 5 hari boleh dapat. Tetapi ada yang lebih 5 hari bekerja, hari ini bekerja. Maknanya Sabtu Ahad tutup, kita tak kira. Masih tak dapat lagi. So, kita minta supaya red tape semacam ni, birokrasi-birokrasi yang menyukarkan rakyat. Sebab apa? Bila ada cagaran KWSP, Ya. orang tu blacklisted sekalipun, bagi. Ya. Bagi. Ya. Sebab kamu secure. Ya. Bank-bank selamat sebab mereka boleh ambil duit KWSP Betul.
pencarum-pencarum ni. Betul. Ini pandangan saya. Ya, sebenarnya sekarang ni saya selalu berkatakan bahawa apa yang berlaku kerajaan hari ini, Ya. dia inherit the debts ataupun dia mewarisi Ya. hutang yang begitu tinggi yang sekarang ni terlepuk pada rakyat. Betul. So jadi usaha kerajaan hari ini untuk menangani derita rakyat, saya melihat tidak akan tercapai seandainya kekitangan macam KWSP, pihak bank tidak ada kerjasama, tidak dapat memahami dan menyelami hasrat matlamat bila diwujudkan satu isu. Dan begitu juga dengan harga barang tu. Ya. Saya boleh kata tiap malam saya bercakap soal harga barang. Tanya Tok Aizan, apa macam mana Tok Aizan? You di kawasan-kawasan you di Shah Alam macam mana Tok? Baik, kita tahu isu ni kerana isu harga barang ni bukan berlaku masa zaman PMX jadi Perdana Menteri. Ya. Zaman Barisan Nasional dulu pun sama. sama juga. Ada kenaikan harga barang. Tapi yang membezakan kita ialah pada ketika itu rakyat ada lebihan wang dalam poket. Ya. Walaupun harga naik, Dia ada kuasa membeli. dia ada kuasa Itu saya kata tadi tu, kalau ada duit tak ada masalah. dia ada kerja, dia boleh overtime, Ya. ekonomi stabil jadi mereka ada lebihan duit. Ya. Berbanding dengan sekarang ni kalau kita tengok, saya buat tinjauan buffet buka puasa tak ramai orang pergi. Pasar malam, pasar orang Ramadan. pergi bazar Ramadan, orang luksi tak Ya, ya. pergi. Saya pergi Mekah, orang Malaysia sangat kurang berada di sana. Kali Ya. ni Kalau tidak tu kita nak jalan tu, nak pergi satu tempat berjam. Betul. Orang datang salam apa semua sekali kan. Kali tak. Kali ni nak jumpa orang Malaysia payah. Betul. Jadi kita minta Ada tu ada lah. kita Ya. minta untuk kita move forward. Kita Ya. boleh berpolitik. Kalau kita nak berpolitik, nak main politik, ada yang nak mencari laba daripada jadi Politik. broker politik, boleh. Ya. Sampai ke PRU ke-16. Tapi yang kita nak tekankan sekarang ni ialah untuk tahun ni dengan bajet 383 bilion. Ini dah nak masuk besok 1 Mei tuan-tuan dan puan-puan. Kita Ya. ada 5 bulan lagi untuk kerajaan spend semua bajet-bajet yang telah dirancang. 5 bulan. Kerana bulan 10 bentang bajet baru lagi. Betul. Nanti dah tak boleh belanja, account close. 5 bulan yang kritikal ni patut kita utilize penjawat awam, kita kerjasama dengan penjawat awam, pastikan bajet yang telah dirancang yang baik ni dilaksanakan supaya habis je nanti kita nak buat balance, nak buat balancing account nanti, Ya. closing account, Ya. semuanya dah dirancang dengan baik. Kalau tidak, kita berpolitik lagi, ada dengar lah 15 MPBN Tak nak habis dibayar lagi, lagi. Ya, ya. nak terbuk atap lah sampai yang mak dan menteri kena buat kenyataan. Perkara ni pada saya yang untung orang politik lah. Ya. Orang politik yang untung saya tak tahu apa imbuhan yang diorang bagi. Ya. Tapi rakyat, akhirnya rakyat kena kencing lagi, apa pun tak ada lagi, nanti buat bajet baru lagi, lepas tu merancang lagi, berpolitik lagi, tak boleh buat agenda rakyat lagi, kemudian buat bajet lagi, dan apa nak jadi? Tak selesai lagi. Ya, Saudara Zamil macam mana orang di Kedah? Macam mana kedudukan harga barang dan sebagainya? Saya nak sambung yang Datuk Lokman cakap tadi. Ya. Apa nama keadaan pasal bank tu. Kuat sikit cakap. Pasal bank saya dah cukup slow ni, saya takut saya termaki. Oh. Saya takut saya termaki. Dia bank. maki dia akan kuat. Dia Jadi kuat. jangan bagi dia kuat. Jadi saya jangan bagi saya kuat. Bagi kuat tapi jangan maki. Dan cerita dia pasal bank ni, saya ambil contoh waktu maritime dulu. Moratorium. Itulah saya kata saya dah Bukan planetarium jadi dan bukan meringterium. jadi rakyat di luar sana yang pertama kali diwujudkan nama apa? Maritime Moratorium. Moratorium. orang terkenal tau. Ya. Orang ambil tempoh untuk 6 bulan tu, tiba-tiba dia pergi ke bank. Dia punya hutang tu lebih. Ada yang lebih 7,000, 5. Makna kata bank ni tidak mendapat ataupun kerajaan bagi arahan macam mana dekat bank. Ya. Dia nampak macam bank untung pula di atas kesengsaraan rakyat. Jadi untuk itu saya minta dalam isu Datuk Lokman cakap tadi pasal isu kita nak sandak ataupun apa KWSP ni. Saya minta Perdana Menteri dapat berbincang dengan Menteri Kewangan. Hah? Saya dapat bincang lah elok. Dia bincang lah Dia orang bincang Bincang elok. mana-mana, kan? Perdana Menteri bincang dengan Betul. bincang dengan Menteri Kewangan Mana-mana. bagi arahan tegas kepada bank nak ambil untung, ambil patut-patutlah dalam isu macam Jangan melampau. Jangan melampau lah. Ya. Dan Anwar Ibrahim selalu duk sebut tentang derita rakyat. Ya. Derita rakyat, derita. Ni derita rakyat lah.
Ini isu bank, isu KWSP, derita rakyat. Tolong bagi satu arahan dekat bank. Sebagai Menteri Keuangan, bagi satu arahan. Ini bank CIMB cakap macam lain, Maybank macam lain, Finbank macam lain. Berbeza-beza. Dalam isu yang dulu pun berbeza-beza, dalam isu KWSP juga berbeza-beza. Jadi bagi satu arahan yang elok. Arahan tu dah dikeluarkan. Ha. Cuma dari segi pelaksanaan tu kadang-kadang setiap bank tu berbeza-beza dan ada dia punya apa ni panggil Polisi dia punya SOP pun berbeza-beza. Dia punya red tape dia pun berbeza-beza. Yang itu yang kita nak suruh dihapuskan. Ya, jadi mungkin takkan semua benda Perdana Menteri Kewangan nak buat. Betul. So pegawai-pegawai di Kementerian Kewangan ni sewajarnya memantau. Sekiranya ada pihak bank, sekiranya ada pihak yang mengambil kesempatan, sewajarnya diambil tindakan. Patutnya begitu. Datuk Jamal, tepat sekali. Tadi saya menyebut pasal adab. Ya. Kali ni saya nak sebut pasal ihsan. Ya, exact. Ihsan ni antara makhluk dengan makhluk lah. Ya. So pada saya ni rasa saya terpanggil untuk berjuang bagi pihak satu, orang yang tak ada duit. Okey. Nombor dua, orang yang meniaga macam saya. Ya. Nombor tiga, orang pencen. Orang pencen tapi dia tak ada pencen. Jadi kalau kita sebagai pegawai bank atau pekerja bank tak ada ihsan, kita anggap orang yang tak ada duit tu sebagai orang yang harus ditekan dan ditekan. Lama-lama kita tak akan pergi ke mana. Betul. Maksud dia, kalau kita ada ihsan antara makhluk dengan makhluk, kalau dia kata pakcik akan bayar minggu depan, bagilah peluang. Kalau minggu depan dia tak bayar, tanya dia lagi. Ini kalau tidak, saya nak pakcik bayar pada 7:38 minit malam ni. Kalau tidak, pakcik akan kena, dia kata. Orang yang meniaga pula, macam saya bila meniaga, saya minta loan daripada bank. Saya punya saya punya keperluan yang dia orang perlu, kecuali ada tercatat pula dia kata ada kes. Saya kata kes apa? Bila kita cek tak ada apa, tapi masih lagi tak mau nak bagi itu. So orang yang dah meniaga, orang yang menghadapi masalah, kalau mereka tak dibantu, macam mana mereka nak bayar? Macam mana mereka nak maju ke depan? Macam bagi pihak saya, ihsan ni penting kepada pegawai-pegawai bank, pekerja-pekerja bank. Kalau tidak nanti, macam Datuk Lokman kata, PM Menteri Kewangan dah sebut. Dah kata dah sana bagi arahan. Kalau dia orang tak tolong, macam manalah derita rakyat ni akan berhenti. Saya nampaknya Malam Perdana Menteri bincang dengan Menteri Kewangan cepat sikit. Betul lah. Bincang. Dah bukan pasal nanya orang. tak nampak gayanya malam ni malam membalon bank pula dah. Sepatutnya saya nak bercakap soal politik ni Datuk Lokman. Cerita politik pula. Dah nampak sekarang ni membalon bank. Saya ada orang panggil lah. Sila tak apa, tak ada masalah. Saya nak bertanya dengan Datuk Lokman sebab kedudukan politik sekarang ni, isu Datuk Najib kita tunggulah tu kan. Itu kena presiden pun dah beritahu. Cuma saya mendengar itu bagaimana di Pulau Pinang. Di Pulau Jaya tu. Saya dipahamkan bahawa sekarang ni mereka berbincang tidak bersama dengan Barisan Nasional. Mereka berbincang di kalangan Pakatan Harapan earlier. Maksudnya Amanah, DAP dan Parti Keadilan. Sebenarnya selepas mereka menentukan seat itu, baru nak panggil UMNO. Ini masalah besar ni Dok. Itu tak masalah. Ya Dok. Kita kena faham adalah hak Pakatan Harapan untuk berbincang di kalangan mereka kerusi mana yang mereka nak bertanding. Kan? Kemudian adalah juga hak bagi Barisan Nasional untuk berbincang di kalangan Barisan Nasional kerusi mana yang mereka cadang nak bertanding. Kemudian BN dan PH pada perhubungan BN negeri, pada perhubungan PH negeri akan bincang dan cuba menyelesaikan soal pembagian kursi. Bincang. Kalau tak settle di peringkat Ketua Perhubungan BN Pulau Pinang dan Ketua Perhubungan PH Pulau Pinang, maka akan dibincang pula di pihak Presiden kedua-dua belah pihak. Pengurusi BN akan bincang dengan pengurusi Pakatan Harapan. BM akan berbincang dengan pengurusi Pakatan Harapan. Akhirnya kita akan ada keputusan.
saya nampak satu masalah lagi tu macam ni. Kenapa saya fokus di Pulau Pinang tu? Sebab Pulau Pinang ni kawasan itu kawasan yang semua orang tahu apa major pada kepimpinan lah DAP. Dan kita adalah Barisan Nasional, kita MCA. Okey. MCA dah mula buat tuntutan ni. Okey. Tanya ada pengarah komunikasi ni. Ya. Macam mana nak menjawab nak kelas? Saya tidak yakin mereka akan berundur. Dia macam Ya. ni. Ha. Bagi saya simple saja. Ya. MCA boleh mohon, MIC boleh mohon, UMNO pun boleh mohon. Ya. Last kali bila kita berbincang, kita akan tengok kebolehmenangan, apa yang dipanggil sebagai winnability. Ya. Winnability, Ya. kan? Kalau misalnya dia buat tuntutan, tetapi DAP di situ dulu menang 10,000. Ya. Undi yang dia dapat 500. Tak logik lah. Munasabah tak kita nak pertimbangkan tuntutan dia? Tak, saya melihat benda ini saya nampak. Jadi ya. bila kita nak buat pengagihan kursi, biasanya kita akan tengok Ya. kursi ni dulu siapa menang. Ya. Ketika pilihan raya umum yang ke 14. Ha. Siapa menang di kawasan-kawasan tersebut? Ada 22 kursi ya DAP Okey. dapat. Ya. Kan? Kalau kursi tu dulu DAP dapat, okey, hampir pasti DAP akan bertanding balik di situ. Ya. Keduanya, kita juga akan lihat baru-baru ni keputusan pilihan raya umum. Ya. Macam mana keadaan di situ, Prestasinya. prestasinya. Kalau disukat dari segi prestasi tu, Ya. itu juga akan mengubah. Tak semestinya dulu kursi tu kursi BN, kali ini BN akan dapat juga. Tok, saya melihat bukan pasal Kalau apa, dulu ya, kursi ya. itu kursi DAP, DAP akan dapat juga. Tak semestinya. Ya. Tak, pasal kita Dan ada pertimbangan-pertimbangan lain. ya. Contohnya, kalau nak dikirakan, kalau kursi itu dulu dimenangi oleh BN, memanglah BN tanding. Ya. Kalau kursi itu dulu dimenangi oleh PN, Itu memanglah. Ya, ya. tak ada orang yang nak bertanding di situ. Maka ini akan jadi rebutan. Ya. Bila jadi rebutan, kita akan tengok. Kalau dulu PN nombor 1, siapa dapat undi kedua terbanyak? Itu pun akan dipertimbangkan. Kalau nak ikutkan, di Pulau Pinang, Ya. mungkin sukar untuk kita bertanding. Betul. Tetapi di Kelantan, kalau nak ikutkan, nak bagi amanah pun susah. Betul tak? Ya, Kalau ya. ambil formula-formula tu, Ya. dia akan ada satu formula lain pula. Maknanya untuk menjaga keharmonian, untuk menjaga setia kawan, untuk memastikan tidak ada pihak yang dilihat membuli atau dibuli. Maka ada kemungkinan juga, Ya. kan, di Kelantan atau di Terengganu, mungkin walaupun parti amanah tu tak banyak kursi yang boleh diberi, mungkin akan dibagi juga. Live Datuk dah low battery dah, Tok. Mungkin akan dibagi juga. Cuba Ya. tengok apa masalah ni. Kan? Ya. Mungkin akan dibagi juga, kan? Tetapi kita ambil di tempat lain, contohnya di Pulau Pinang, Ya, contohnya di Selangor. Kan? UMNO mungkin patut bertanding sikit, tapi ditambah sikit. Ya, Datuk. Saya Ini kita kena faham. Tak, Jadi apa pun bab kursi ni tak perlu gaduh. Ya. Sebab kita ada Badan Perhubungan Negeri yang akan berbincang dulu. Kemudian akhir sekali kalau tak selesai di peringkat presiden ataupun majlis presiden yang akan berbincang. Tak, saya melihat begini, Tok. Sebab ini bukan apa keraguan ataupun kerisauan, tetapi kebiasaannya lah, Tok. UMNO ni selalunya orang panjat tengkuk kita je, Tok. Contoh lagi Itu macam, kita cakap. Yalah, Itu macam- kita cakap. Tetapi yang saya selalu dengar, kan, yang saya selalu dengar dulu zaman kita, orang duk kata Kita abang besar. kita abang besar, asyik kita yang nak menang. Itu kita kena faham. Tapi realiti, Tok, banyak kawasan yang banyak pengundi-pengundi Melayu Ya. yang mengakibatkan akhirnya mereka nak melihatkan amarah mereka, tak puas hati, maka mereka memilih pada pihak parti lawan kerana Itu sebabnya kawasan majoriti Melayu misalnya pergi pada bukan Melayu. Itu masalah yang kita lihat. Itu sebabnya saya cakap dengan ramai kawan-kawan kita, Ya. kan? This is the beauty of this new cooperation. Because kita tak pening kepala macam dulu. Kalau dulu kita terpaksa bagi kursi kawasan Melayu kepada MCA, kita kena bagi kursi kawasan Cina kawasan Melayu Pada kepada MIC. MIC.
Kan? Kerana tak ada satu pun kawasan dekat Malaysia ni majoriti penduduk di India, tak ada. Ya. Kan? You? Malah kursi yang kita berikan kepada Wee Jack Seng yang menang di Tanjung Piai, Piai. kepada Wee Ka Siong Aitam. yang menang di Aitam. Ini semua kursi kawasan Melayu. Betul tak? Jadi itu sebabnya saya cakap, bila kita bergabung dengan PH ni, PH ni satu parti yang mempunyai pengaruh. Dia dapat sokongan 98% rakyat bukan Melayu. Ya. Kan? Dalam erti kata lain, kan? Bila kita bersama dengan mereka, kita boleh dapat undi bukan Melayu. Dan bila mereka bersama dengan kita, mereka boleh dapat undi Melayu. Yang kita kena transfer lah. Ya. Kita kena pastikan pengikut kita boleh undi Pakatan Harapan. Tak kira lah calon dia Amanah ke, calon dia PKR ke, calon dia DAP ke. Ya. Dan Pakatan Harapan juga akan membantu untuk pastikan orang dia boleh undi calon BN. Tok, pasal Dengan syarat, Ya. dengan syarat. Berhentilah sebut lagi rasuah, salah guna kuasa Datuk Najib. ya. Kalau tak nak kami pula cakap pasal salah guna kuasa, melantik Tommy Thomas sesuka hati, peguam sendiri, melantik ketua hakim negara. Kalau tak nak kami ungkit benda yang bukan yang kamu lakukan, kamu pun jangan mengungkit. Tak, Datuk, saya Itu sebabnya Ya. penting supaya semua orang cari titik persamaan. Highlight apa yang kita ada common, ada common interest. Pelayar saya akan cakap dia tentu Datuk Lokuman bicara lain macam lah sekarang ni. Okeylah, bagi peluang orang lain cakap. Tapi bagi tak, saya melihat Datuk Aizan, saya melihat sekarang ni contohnya di dua negeri. Ya. Bagi saya agak kritikal dua negeri ini. Sebab itu saya ajukan tadi pada pengarah komunikasi Datuk Lokman Adam. Sebab saya nak tanya Datuk Aizan tentang dua negeri ini Sarah. Ya, dua negeri ini kritikal Sarah. Inilah orang miskin ni Sarah, macam itulah buat live ni pun kadang-kadang tak ada dia punya tak ada stand. Sarah, saya ini live marhain ni Sarah. Melainkan anda Tapi tolong telefon ni 7,000 harga. Takkanlah stand tu Tak boleh beli. RM12 tak boleh beli. melainkan Sarah like and share lah Sarah. Saya nak beritahu ada peribahasa. Ya. Lembu boleh beli, tu tali tak boleh beli. Tak, saya punya bahasa lain. Lembu itu susu boleh bawa balik rumah. Lembu jangan bawa balik rumah. Datuk. Sebab saya nak tanya pada Aizan kerana kritikalnya di dua negeri, iaitu negeri Selangor dan juga di Pulau Pinang. Ini kawasan-kawasan yang dulu kita hadiahkan. Bukan ni kita rasakan bahawa MCA boleh mencapai kemenangan. Apakah kali ini masih berterusan begitu yang membuatkan pengundi-pengundi Melayu juga mungkin akan rasa dapat ni tak habis lagi. Sekarang ni nak bagi dah MDP dah ada dah. Macam mana Datuk Aizan? Baik, saya melihat dari satu perspektif yang agak berbeza. Kenapa? Kerana ini adalah kali pertama ujian besar di mana Barisan Nasional UMNO akan memasuki pilihan raya secara berkolaborasi dengan satu gagasan dan satu gagasan yang kita namakan Bawah Kerajaan Perpaduan. For now lah, saya tak tahu nanti masuk pilihan raya kita gelarkan gagasan ni apa, saya tak tahu. Tapi biar Datuk Lokman fikir lah itu. Pengarah komunikasi kita akan fikir. Tapi for now dulu kita nak bentuk Muafakat Nasional, nak masuk pilihan raya dengan Muafakat Nasional, nak tengok sejauh mana kita boleh pergi tapi hajat tak kesampaian. Tapi kali ini kita akan masuk sebagai satu entiti besar Kerajaan Perpaduan. Dan ini amat menarik minat para pengkaji di luar sana untuk melihat sejauh mana momentum ini akan memberi keuntungan kepada Pakatan Harapan atau entiti ini akan memberi juga kelebihan kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk bangkit semula. Jadi data yang kita ada adalah data yang membentuk historical, data sejarah yang tak boleh kita guna untuk kita gunakan untuk kita predik masa hadapan. Tetapi setidak-tidaknya ini adalah satu harapan baru di mana apa yang tadi Datuk Loman sebut, Datuk Kamal sebut, Datuk Zamir sebut, satu peluang baru untuk kita tengok. Selama hari ini kita kurang dapat undi daripada rakan-rakan Tionghoa, daripada rakan-rakan kaum India. Tetapi kali ini dengan menyandarkan kerusi-kerusi dan pengundi-pengundi Melayu kepada Barisan Nasional dan juga UMNO dan digabungkan dengan kekuatan yang ada pada Pakatan Harapan, kalau formulanya menjadi pengagihan kerusi yang menjadi, pada saya dia bakal melahirkan satu momentum yang sangat kuat yang kita boleh uji. Kerana
pilihan raya umum dia berbeza dengan pilihan raya negeri ya. Ya. Negeri ini ialah local issue. Kita tengok bagaimana kita menang cemerlang 3/4 di Melaka, 2/3 di Johor, tapi kita kecundang di peringkat persekutuan. Federal, ya. Sekarang ini kita berhadapan dengan pilihan raya negeri di 6 negeri. Apapun kita kena berusaha cari jalan supaya kita boleh leverage kekuatan yang ada. Sebab tu tadi saya setujulah dengan apa yang Datuk Rahman sebut, Datuk Kamal sebut, Datuk Zamir sebut. Kurangkan polemik antara parti yang dalam kerajaan perpaduan ni. Dalam ikatan perpaduan. Tak perlu kerana sebab itu parti dah buat keputusan 14 hari bulan 5 ni 2 minggu daripada sekarang kita akan ada convention kerajaan perpaduan. Ini satu milestone yang besar. Mungkin Datuk Rahman boleh bantu elaborate kalau dia duduk dalam MKT. Datuk Rahman. Tak, saya nak tanya Zamir juga sebab ini paling pegang nak bercakap juga ni. Sebab ini bagi saya agak kritikal saja kerana kalau kita melihat dia 3 negeri ini di mana selama ini DAP yang memenangi kawasan-kawasan yang kita letakkan calon-calon bukan Melayu yang waktu itu saat itu ada juga pengundi-pengundi Melayu yang majoritinya, tapi kita kalah. Kenapa? Kerana orang Melayu marah. Okay. So ini berlaku, Datuk Luqman tak boleh dinafikan. Ini juga berlaku di Seri Gading, kawasan Datuk Luqman sendiri. So sekarang ni macam mana Saudara Zamir? Okey, saya bagi contoh saya bagi contoh di Kedah dan juga di Pulau Pinang. Di Kedah dia terbahagi kepada dua, bermula daripada Dun Gurun. Dun Gurun ke selatan adalah kawasan campuran, Dun Gurun ke atas ke utara adalah kawasan Melayu. Begitu juga di Pulau Pinang, di pulau itu kawasan campuran dan kebanyakan Tenghua lah di sana, dan di sebelah Perai ni, di sebelah Semenanjung ini adalah kawasan, kebanyakannya kawasan Melayu. Jadi ini pilihan raya negeri ini, 6 negeri ini adalah satu contoh terbaik. Rakyat nak tengok adakah persahabatan, hubungan, ukhuwah dalam kerajaan perpaduan ini dapat diterjemahkan. Maksudnya macam tadi Datuk Luqman kata, kalau di situ kita jadi calon, rakan kita akan bantu. Jadi rakyat nak tengok itu. Tapi kalau ini tidak dapat diterjemahkan pada pilihan raya negeri 6 negeri ini, kita akan hadapi masalah pada pilihan raya ke-16 nanti. Jadi untuk itu, macam contoh tadi saya kata, di Kedah contoh je, utara kawasan Melayu, di selatan daripada Dun Gurun, iaitu bekas speaker kita punya Dun, ke selatan. Jadi kita akan dapat insya-Allah undi Cina, India di selatan. Tetapi adakah kita akan pihak Pakatan Harapan yang bertanding atas tiket Pakatan Harapan akan dapat undi Melayu di selatan, di utara. Jadi mereka juga akan melihat contoh itu. Kalau kita tak berjaya menarik, ini juga akan berlaku sedikit halangan untuk hadapi yang ke-16 nanti. Jadi itu maksud saya. Saya nak minta pandangan Datuk Luqman lah. Ini kritikal ni. Soalan ni sebab memang saya sebenarnya kami di sini bukan nak bercakap politik saja, sebab kami meraihkan. Kita hadir di Sri Satria dah 5 tahun tu. Kerinduan 5 tahun saya tak datang sini. 5 tahun. Tak datang sini. 5 tahun. Dulu kita adalah, saya tak tahu, Datuk Sri Hamidi, waktu JT Malam Menteri kita hadir kan. Tapi sekarang ni inilah hari pertama. Saya tengok tadi kereta dekat 2 batu tu. Kiri kanan jalan. 25,000. Ternyata bahawa beliau memang ramai kawan lah. Sebenarnya saya nampak datang semua wajah-wajah kawan-kawan. Baik, balik pada politik Datuk Luqman. Apa pandangan you tentang ini? Kritikal bagi saya, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pulau Pinang. Saya nampak Pulau Pinang tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Di negeri-negeri yang ada pengundi Melayu yang signifikan, ini sedikit ada terjejas bila mana Datuk Seri Najib yang dijangka dapat bebas melalui proses pengampunan diraja, tidak dapat lagi paper dia tu diangkat untuk dipertimbangkan. Kita tak boleh nak buat apa kerana ini adalah budi bicara ke bawah duli Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Kalau Tuanku belum lagi bersedia untuk mengangkat paper petition pengampunan diraja Datuk Seri Najib, kita tak boleh nak paksa. Ini hak ke bawah duli Tuanku. Ini hak mutlak atas budi bicara dia. Jadi ini akan mewujudkan persepsi yang negatif di kalangan
orang-orang Melayu. Ya. Kita dah jadi kerajaan, tetapi pemimpin kita dizalimi oleh atuk dulu pun, kita tak boleh nak keluarkan. Ya. Ini Yang persoalan dia orang tak faham bahawa kan, akibat daripada Mahathir punya angkara, akibat daripada Muhyiddin punya kerja, kan, dibantu pula dengan orang kita. Ya. Bila dah masuk dalam tu, nak keluar tu bukan satu perkara yang mudah. Ya. Kan? Nak keluar melalui proses perundangan, kita tak boleh dapat keadilan di mahkamah kerana Ketua Hakim Negara masih orang Mahathir. Ketua Peguam Negara masih orang Muhyiddin, Lantikan Muhyiddin. Ya. So nak tukar dua-dua ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun kita tak boleh paksa dia juga sebab dia belajar melalui pengalaman macam mana kita bedil Mahathir cukup-cukup bila mana Mahathir tukar Ketua Hakim Negara. Ya. So takkan kita nak paksa dia, you kena tukar juga sekarang. Kalau tak kita tarik sokongan. Ya. Sebab dia tengok macam mana kita keroyok Tun Dr. Mahathir. Tak sampai 6 bulan orang dah benci dengan Mahathir. Bila mana dia paksa Tun Raus meletakkan jawatan, Kit Siang pun suruh Tun Raus letak jawatan, lepas tu ganti pula dengan Richard Malanjun, lantik pun tak ikut cadangan daripada Jack, cadangan daripada Tommy Thomas, Peguam Lim Guat Eng saja yang dia ambil kira. Ya. Kemudian tukar pula Peguam Lim Guat Eng tu pula jadi Peguam Negara. Betapa bobroknya dulu pemerintahan Mahathir. Kan? Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim dia belajar melalui pengalaman kesilapan Tun Dr. Mahathir. Tukar AG, tukar apa nama? CJ. Dan kemudian kita balon cukup-cukup Pakatan Harapan bila mana kes Lim Guat Eng tiba-tiba dia dah tukar Peguam Negara jadi peguam dia. Peguam dia jadi peguam negara. Ketua Hakim Negara pun dia dah letak orang dia. Tiba-tiba baru panggil 25 orang saksi, ada lagi 35. Gugur kes. Tang kita Dilepaskan dan dibebaskan. Kemudian Hakim Datuk Adaria yang buat keputusan tu. Saudara Mohsin membuat semakan semula di atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Adaria. Bobroknya, law of the jungle-nya kerajaan ketika itu. Kan? Tak ada pula Khalid Samad bising. tak saya Pada ketika itu, pagi itu sepatutnya yang mendengar kes semakan semula keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Adaria ialah Hakim Abdul Karim. Betul. Tapi tiba-tiba dapat surat daripada pejabat CJ suruh tukar Hakim Datuk Abdul Karim ditukar kepada Hakim Datuk Adaria. Orang yang sama. Hakim Datuk Adaria membuat semakan ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Adaria. Tak ke? Ya. Gila lah dia, gila. Tak ke gila? Ya betul. Saya bini tu. Saya itu mahkamah tu nanti kita kena kontak court. Datuk berani saya tak buat. Saya tak peduli. Ini benda betul saya kena cakap. Kan? Bukan pasal Jadi itu sebab saya nak beritahu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim berhati-hati dalam menukar. Ya. Tapi yang jadi mangsanya bila dia tak berani, dia tak boleh nak tukar, dia mengambil strategi menangguhkan penukaran CJ yang tak mengikut prosedur, menangguhkan pertukaran Peguam Negara ni. Biarlah buat. Kalau Mahathir tu lain, dia menang-menang, kita dah buat pilihan raya negeri di semua negeri. Datuk Zahid ni, Datuk Seri Anwar, dia menang-menang dalam tempoh 6 bulan ada 6 pilihan raya negeri nanti, mungkin jadi 7. Mungkin 7 ya. Oh Sabah. Mungkin jadi 7. Jadi kita kena faham juga kedudukan dia. Kita tak boleh paksa. Kalau nak panjanglah kerajaan ni, kalau nak menanglah pilihan raya ni, tetapi ada implikasi dia. Implikasi dia orang akan nampak seolah-olah UMNO tak boleh bela bekas presiden kita sendiri. Jadi dia ada pro dan kontra. Jadi saya nampak ada kemungkinan di kawasan-kawasan Melayu macam Kelantan, Terengganu, Kedah, memang berat. Memang berat. Berat. Sebab hari ni kalau kita tengok dalam komen-komen ni pun ramai dah cakap tak nak keluar mengundi. Kecewa. Tak Datuk sebab kawan-kawan pun marah Datuk juga. Dia kata lemau lah Datuk sekarang ni. Dia orang boleh cakap lah. Saya tak kisah. Saya nak beritahu dia orang kata kita lemau. Tapi hari pertama kalah
siapa yang duduk di barisan hadapan. Ya. Ketika Lemau, kita lemau. pergi masuk, Ubah ayat setengah orang tak faham lemau. Lemau tu kira dah. tak, dia nak beritahu ada yang kata saya ni bila dah ada jawatan, Ya, kan, lemau. Lemau. Dia tak tahu masa saya berada di tepi jalan, Ya. depan balai polis, depan Sogo, pada ketika tu saya majlis kerja tertinggi UMNO lah. Ya. Saya lawan pertahan dengan Datuk Najib ni. Saya lawan kerajaan Mahathir. UMNO nak kerjasama dengan Mahathir pun saya lawan sampai saya hilang jawatan. Betul. Ini jangan lupa. Ni dia orang lupa. Betul lah. Saya bagi peluang Tetapi lah. kita nak Semalam beritahu dia dah kawan-kawan jawab kita dulu. yang nak marah pada Datuk Zahid tak tentu pasal, Ya. marah pada Datuk Seri Azalina. Ya. Dengan kita yang pertahankan Datuk Najib pun dia marah juga. Takkan gila. Lainlah kalau dia ni bila time saya duduk berdemonstrasi depan Sogo ke, Ya. depan balai polis ke, kan? Kita toleh belakang 30 orang. Nah, ni yang muka Kak Pah, muka Suzalina, muka ni Kak Api Nuria. semua, Kak Nuria. Ya. Kan? Kan lain lah pusing belakang 30,000 orang. Lain cerita. Bila kita berdemonstrasi, kita menentang Tun Dr. Mahathir, kita menentang sendiri-sendiri seorang-seorang. Ya. Kita bela Datuk Najib, kita bela sendiri-sendiri. Kita berapa kali masuk lokap, keluar lokap, masuk lokap, keluar lokap, masuk lokap, keluar lokap. Saya masuk seorang, dia orang tak ikut. Tak lemah pun. Tak lemah pun. Betul tak? Ya. Bila kena saman. Tadi saya jumpa Waita Muti. Ya, ya. Kan? Jom ibu tahu ti. Bila saya bela Nasib Adib, saya kena saman. 60,000 kena bayar. Kan? Saya kena saman, jangan lupa. Janganlah kata tambah lagi Dok lepas ni raya Dok tu. Tak adalah nak beritahu. Bila time kena saman, kalau dia orang ni kurang kutik-kutik duit, tolong